Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Syamil Amani bin Saifuddin dan hari ini kami akan membentangkan projek video iaitu mengenai kelas Uhid, iaitu tajuk memanfaatkan sains bagi memartabatkan Islam. Untuk ahli kumpulan terdapat 5 ahli kumpulan, iaitu yang pertama adalah Muhammad Amirul Ashraf bin Azrul, yang kedua adalah Muhammad Irfan bin Nasaruddin, yang ketiga adalah saya Syamil Amani bin Saifuddin, yang keempat adalah Nur Adina binti Mazin dan yang terakhir adalah Siti Sarah binti Syuaib. Seterusnya kita boleh tengok beberapa elemen yang kami letakkan dalam slide ini, iaitu salah satunya pemahaman sains menurut Islam, nilai Islam dalam penyatuan sains dan agama, cabaran pengembangan dan Islam dan sains sosial. Kat sini saya keluarkan 3 poin yang penting, iaitu sebagai umat Islam kita haruslah mempercayai bahawa antara ciri utama yang terkandung dalam konsep tahu Islam dalam memberi gambaran tepat mengenai ianya sifat syumul yakin yang dimiliki oleh agama Islam. Seterusnya, yang sering berlaku adalah salah faham yang berlaku pada ramai manusia pada zaman kini yang cuba memisahkan antara agama dan agenda hidup sehari, menganggap bahawa Islam hanyalah agama beribadat dan tidak sesuai bagi tujuan lain. Selain itu, tanggapan tersebut amatlah salah sama sekali kerana mengikut prinsip akidah Islamia, kita wajiblah mempercayai bahawa setiap bentuk perlakuan insan, sama ada bentuk pekerjaan duniawi ataupun ibadat, kesemuanya perlu bersandarkan kepada ahli dan dalil yang sahih untuk menyokong atas perkara tersebut. Seterusnya, sebelum saya dan Amirul teruskan bahagian ini, terdapat 3 bukti Islam menerima dan mendahului penempuan sains dalam dunia kontemporari ini. Yang pertama adalah sains dalam Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Rasulullah SAW dan sains, yang ketiga, yang terakhir adalah ijtihad dan sains. Seterusnya ialah sains dalam Al-Quran. Seperti kita sedia maklum bahawa terdapat petikan-petikan ayat Al-Quran yang menyatakan dan yang melibatkan sains, iaitu seperti yang saya boleh memberi contoh bahawa ada certain perkataan Al-Quran yang mengatakan bahawa terdapat air sungai yang berada di bawah lautan. So dengan itu kajian telah dilakukan dan ternyata benda itu adalah benar kerana jisim antara air laut dengan air sungai adalah berbeza. Selain itu, terdapat juga kajian yang dilakukan yang melibatkan kajian air hujan ataupun geografi dan kimia. Telah diturunkan di dalam Al-Quran mengenai kejadian hujan dengan secara terperinci di dalam surah Al-Nur ayat 48 yang membawa kita untuk melihat kuasa Allah SWT, bagaimana hujan diciptakan daripada sekumpul awan yang bertukar menjadi awan dan selepas itu air hujan keluar dan berkumpul, serta menyatakan di dalam surah ini bahawa Allah boleh menurunkan hujan kepada sesiapa yang diinginkan olehnya. Seterusnya adalah sunnah Rasulullah SAW dan sains. Kita dapati bahawa Al-Sunnah adalah sebagai sumber rujukan kedua dalam Islam dan tidak terpisah juga dengan fakta-fakta sains. Inilah kerana Rasulullah SAW sebagai qudwatul hasanah wa rahmatul lil alamin, yakni contoh ikutan terbaik dan juga rahmat buat sekalian alam semestinya, tidak akan ke belakang atau mundur daripada pemikiran moden manusia. Contoh termudah yang membuktikan Al-Sunnah merangkum penemuan sains iaitu ialah melalui hadis Rasulullah yang menjelaskan secara panjang lebar tentang proses kejadian manusia yang melibatkan fetus, bayi dan sebagainya. Kelebihan merujuk kepada hadis Rasulullah SAW dalam melakukan pentaklukan ilmu sains dapat dilihat pada keseluruhan sabda tersebut apabila dinyatakan bahawa sungguh pun manusia diberikan kemampuan untuk berusaha dan melakukan apa jua bentuk pekerja sepanjang hidup di muka bumi ini. Seterusnya, antara sunnah yang dibuktikan oleh saintifik adalah Rasulullah SAW sering bersabda iaitu memulakan makan makanan yang manis ataupun buah-buahan sebelum memakan makanan yang berat kerana ia dapat mengosongkan yakni nafsu yang tinggi dan juga dapat menurunkan selera nafsu makan. Dan di bahagian sains pun membuktikan bahawa ia dapat mengurangkan toksin di dalam badan kita sendiri. Seterusnya saya akan tunjuk contoh senario bagi sabda Rasulullah SAW ini.
Panas tu hari ni aku pergi lasagna. Lasagna chicken. Berapa? RM9.9. Okey lah, murah. Ya ke murah? Mahal. Murah. Tengok portionnya. Ini pun RM9.9. Mahal. Dapat air? Ini pula kau kata mahal, ini kau kata murah. Of course lah lasagna. Kenyang. Panas Aku nak makan lah. Baca bismillah dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Nak makan? Ha? Macam nak makan? Nak makan lah. Makan yang boleh manis dulu. Oh, ada ke? Buat minum. Kenalah, kenalah. Ini air Itu manis. air. Kita nak Ah. makanan lah. Ni sebenarnya sunnah Rasulullah. Oh. Dia kata bagus kalau sebelum makan kita kena makan benda manis. Tapi ya ramai orang kata ni baru sunnah. Ada kena dengan saintifik. Tapi kalau ikut sains memang patut pun dia makan benda manis. Betul tu. Amboi. Makanlah dulu. Telan dulu. Ni lagi seorang. Makan benda manis dulu. Sebab dia bagus jaga toksik badan. Gitu. Kalau ikut saintifik. Bukan toksik gila. Oh, toksik badan. So boleh asuk dah ni? Dah boleh makan. Oh, alhamdulillah. Bismillah. Tak dia tu gimana tandas? Hmm. Sebab kalau makan benda-benda manis ni dulu, kalau ikut saintifik memang jaga toksin badan. And then badan awak pun dah selesa bila nak makan, dia dah ready untuk makan benda yang savory. Oh, So pun bagus juga sebab dapat pahala sebab itu. Sunnah Rasulullah. faham. Okey, untuk poin yang seterusnya ialah ijtihad dan sains. Apa yang saya boleh rumuskan daripada empat poin yang saya bagi ini ialah kesemuanya melibatkan manfaat daripada Al-Quran dan Al-Sunnah supaya kita dapat menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah itu sebagai petunjuk untuk melakukan sesuatu perkara dan merujuk kepada ahli-ahli ilmiah, terutamanya ahli ilmiah yang melibatkan daripada sektor sains dan ahli ilmiah daripada segi agama untuk samakan sama ada perkara itu boleh dilakukan sama ada baik ataupun buruk. Untuk elemen-elemen yang melibatkan sains mestilah dirujuk oleh Al-Quran dulu sama ada perkara itu boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan untuk mengurangkan dan mengelakkan berlakunya seseorang itu melakukan dosa ataupun memberi kesan buruk terhadap seseorang umat Islam. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang subtopik seterusnya iaitu nilai Islam dalam penyatuan sains dan agama. Nilai yang paling utama dalam mewujudkan keselarasan antara agama Islam dan kajian sains adalah nilai tauhid, iaitu berpegang pada akidah Islamiah dan pemisahan yang nyata antara bidang pengajian sains dengan kepercayaan kepada Allah SWT serta Rasulnya hanya akan menjadikan penemuan sains bersifat batil serta tersasar daripada jalan Islam yang sebenar. Seterusnya adalah pandangan sains menurut pandangan Islam. Bidang pengajian yang menggunakan akal fikiran ke atas alam tabi'i yang diharuskan oleh syarak kerana mafhumnya alam tabi'i adalah merupakan seperti kitab, yakni bukti yang nyata tentang kebesaran Allah SWT sebagai panduan manusia untuk mengkaji kebesaran Tuhan. Seterusnya, ajaran Islam menganggap teknologi sebagai pemudah cara bagi memberikan manfaat dan sains pula sebagai angkubah terpenting untuk menerajui ketamadunan manusia sambil disertakan dengan elemen-elemen keagamaan dan ciri-ciri saintifik. Seterusnya adalah pengalaman penemuan sains menurut pegangan Islam. Pertama, mendahulukan pandangan syariat Islam berpandukan Al-Quran dan Sunnah sebelum sesuatu penemuan sains diyakini dan diamalkan. Seterusnya, sebarang falsafah barat atau mana-mana spekulasi yang tidak mempunyai asas akidah perlulah dikikis keluar daripada bidang kajian sains dan Islam. Seterusnya adalah pendekatan pengajian bidang sains yang terbagi pada tiga, iaitu sains tulen, sains bukan tulen dan sains gunaan. Sains tulen berkaitan kepada bidang-bidang seperti fizik, botani, kimia dan zoologi. Manakala sains bukan tulen berkaitan dengan sejarah, ekonomi dan sains sosial. Akhir sekali, sains gunaan berkaitan dengan kejuruteraan, perubatan, elektronik dan sains komputer. Seterusnya, perbezaan antara sains Islam dan sains Barat. Dari sudut konsep sains holistik yang mencakupi aliran spiritual dan material dalam sesebuah kajian yang dijalankan, sains Islam tidak sesekali mengizinkan nilai-nilai yang menyuburkan kerohanian insan terpisah daripada kajian sains. Seterusnya, nilai yang menyatukan sains dan pegangan agama.
Pencarian sains seharusnya memenuhi adab-adab kajian yang bukan sahaja berteraskan kepada etika profesionalisme yang bersifat duniawi, bahkan harus disulami dengan prinsip-prinsip akidah dan amanah sebagai khalifah di muka bumi Allah SWT. Seterusnya, memahami bahawa penyelidikan sains adalah sesuatu bentuk amalan kontemplatif iaitu ekspresi penyembahan yakni ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tajuk seterusnya adalah cabaran dan perkembangan sains dan teknologi Islam pada masa kini. Dalam era kemodenan ini, umat Islam mestilah berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan imej agama Islam agar tidak mundur di telan zaman melalui penguasaan warisan-warisan ilmu oleh tokoh Islam yang terdahulu seperti mana diaplikasikan oleh sarjana-sarjana barat dengan mengambil teori-teori sains dalam pelbagai aliran untuk dijadikan sebagai prinsip asas dalam kehidupan mereka. Apabila umat Islam menguasai ilmu-ilmu tersebut, ia dapat menjamin kejayaan mereka di dunia dan juga di akhirat. Islam juga berpendapat bahawa menceberui bidang dalam pelbagai ilmu ini merupakan salah satu fardu kifayah dalam agama Islam. Contoh fardu kifayah yang seperti yang kita tahu adalah seperti ilmu pertanian, pembinaan, ilmu kemanusiaan, sains tabi'i, sejarah Islam, sains gunaan, sains teknologi, ilmu ketamadunan dan sebagainya seperti mana yang telah diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dan juga Syed Muhammad Naqvi Al-Atas. Pada masa kini, umat Islam mestilah menjadikan diri mereka sebagai founder dan bukan lagi sebagai user dalam bidang sains dan teknologi. Seperti yang kita tahu bahawa kebanyakannya founder pada masa ini adalah yang terdiri daripada orang yang bukan Islam. Hal ini kerana apabila umat Islam sendiri yang menjadikan diri mereka sebagai founder, secara tidak langsung umat Islam akan dapat menguasai bidang sains dan teknologi tersebut, kemudiannya dapat mengurangkan pengaruh barat dalam bidang ini dan sekaligus dapat menyebarkan dakwah-dakwah mereka dengan lebih baik. Asyik kalah je. Kau dah betul aku. Kau buat apa tu Sarah? Main game. Ish, asyik-asyik main game. 24 jam main game. Kerja tak jalan. Ya, aku buat kerja Cubalah buat benda yang bermanfaat sikit atau benda-benda yang bermanfaat sikit ke. Macam apa? Mari sini. Okey. Ni cuba tengok benda bermanfaat macam ni. Ini dia dapat melegakan otak kita tau kalau kita tengok sentiasa. So, boleh jadi kurang stres ni. Kita kena memanfaatkan teknologi ni supaya kita dapat apa nama ni? Menimba ilmu dan juga pengalaman dengan benda-benda yang bermanfaat. Bukan dia dengan main game je. Faham? Faham? Alright, bagus. Jom kita tengok sama-sama. Islam dan sains sosial. Islam itu ialah suatu agama yang lengkap. Persoalan yang sering dilontarkan oleh Islam dalam mencukup permasalahan akidah kepada Tuhan, permasalahan alam gaib dan alam akhirat serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Masalah yang berhubung dengan kehidupan manusia di dunia dan interaksi manusia itu dengan manusia sesamanya dan juga dengan alam sekelilingnya. Pada hakikatnya, mempelajari syariat Islam dan aplikasinya secara sekaligus mempelajari dan memahami tingkah laku manusia yang terbagi kepada 6 ilmu iaitu sejarah, geografi, ekonomi, sains politik dan antropologi dan psikologi. Setiap individu tidak dapat lari dari masyarakatnya sendiri kerana ianya melahirkan proses sosialisasi seseorang individu di mana seseorang itu memperolehi kebiasaan, kepercayaan dan pengetahuan tentang masyarakatnya dalam latihan yang diperolehinya untuk mencapai status dewasa dalam masyarakatnya. Hal ini berlaku dalam 3 proses iaitu pendidikan, pengalaman dan pengajaran. Seseorang individu itu hanya mempelajari beberapa perkara dari budaya masyarakatnya yang hanya melibatkan diri dalam kebudayaannya dalam beberapa perkara yang tertentu sahaja. Oleh yang demikian, seorang individu itu sebenarnya tidak 100% tertakluk kepada kuasa masyarakatnya. Sebaliknya, ia juga mempunyai pengaruh personalitinya untuk memberikan sesuatu sumbangan kepada pelanjutan dan perkembangan masyarakatnya. Pengaruh antara masyarakat ke atas setiap individu dalam masyarakat itu dapat menseragamkan hubungan anggota
serta masyarakat. Keadaan yang sedemikian itulah yang mewujudkan sistem sosial. Tidak dapat dinafikan tentang pentingnya kesepaduan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniaan dalam tradisi perkembangan ilmu pengetahuan dalam sejarah tamadun Islam di zaman kejayaan dan kegemilangan Islam. Sebenarnya apa yang dikenali sebagai cabang-cabang ilmu dalam sains sosial moden telah sedia terangkum dalam kajian syariah Islam, iaitu dalam bidang kajian ilmu-ilmu agama dalam Islam. Sebahagian besar kajian syariah Islam dalam pengertiannya yang luas ialah mengenai soal kehidupan manusia di dunia. Syariah membicarakan soal ekonomi, politik, pemerintahan negara, sosial budaya dan tindak tanduk manusia yang semuanya juga merupakan cabang-cabang ilmu dalam sains sosial moden. Oleh yang demikian, dilihat dari perspektif ini, memang ilmu-ilmu agama Islam sangat berkait dengan sains sosial.